Apa dia Maryam ni tadi? Mak kepada Nabi Isa. Itu banyaklah maksud ayat Al-Quran. Nak baca pun tak habis. Jadi saya ringkaskan cerita Maryam. Bapa kepada Maryam ni bernama Imran. Imran dengan isteri dia ni tak dapat anak. Satu ketika mengandung. Mereka ni orang Bani Israel lah, agama Yahudi. Apabila isteri dia mengandung, nak melahirkan anak, isteri dia telah bernazar. Kiranya anak dalam perut aku ni nanti aku nak bagi dia jadi pendeta. Pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Kiranya nak tolak dunia, nak berkhidmat kepada Tuhan semata-mata. Lahir anak, tiba-tiba lahir anak lelaki, anak perempuan. Sedangkan pada ketika itu, nak jadi pendeta ni kena anak lelaki. Keturunan Lawi, yang kita belajar hari tu. Anak Nabi Yaqub yang bernama Lawi tu, Levi tu, keturunan dia saja yang boleh jadi pendeta, yang akan memegang urusan hal ehwal agama Yahudi. Tiba-tiba lahir anak perempuan. Macam mana nak buat? Sebab mak dia dah bernazar, maka Maryam pun kena jadi jugalah pendeta, jadi rahib perempuan. Kira zaman itu dia seoranglah rahib perempuan. Siapakah yang jaga dia? Yang jaga Maryam mak Nabi Isa ni ialah Nabi Zakaria. Yang jaga dia Nabi Zakaria. Oleh kerana Maryam ataupun Maria ataupun disebut Mary ataupun Mary, ya? Semua tu nama dia lah tu. Orang Arab sebut Maryam, kita sebut Maryam. Oleh kerana Maryam ni dah jadi pendeta, jadi rahib perempuan, maka diletakkan satu sudut khas untuk dia beribadah. Ada satu tempat, satu bilik, satu ruang, dia seorang duduk di situ. Dia beribadah di situlah. Jadi setiap hari Nabi Zakaria pun datang pergi tengok anak jagaan dia ni. Setiap kali dia pergi tengok tu, di sisi Maryam ni dah ada makanan tiap-tiap. Ada roti, ada buah tiap-tiap dah. Setiap kali Nabi Zakaria pergi tengok, ada tiap. Nabi Zakaria pun heran. Sebab tak payah nak sediakan makanan. Jadi dia pun satu hari tanya kepada Maryam, Maryam, dari mana kamu dapat makanan-makanan ni? Sedangkan tak ada orang hantar. Kata Maryam, makanan-makanan ni semua datang daripada Tuhan. Rupanya Maryam ni dia sampai ke taraf wali Allah. Dia tak berhajat pada makanan, makanan datang sendiri. Sebab dia satu orang wanita yang solehah, dapat makanan sendiri. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 37, Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapat buah-buahan ini? Maryam menjawab, ialah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Jadi beruntunglah Maryam ni, tak payah cari terus dapat makanan. Jadi Maryam pun teruslah dengan kerja dia beribadah, sebab dia seorang rahib. Suatu hari tiba-tiba datang satu orang lelaki yang dia tak kenal. Muka pun cantik. Lelaki ni datang-datang masuk dalam bilik Maryam terus. Maryam pun rasa takut. Dia kata, ni siapa yang datang ni? Penjenayah ke, perogol ke, perompak ke, dia tak tahu. Maryam rasa takut. Sebenarnya yang datang itu ialah malaikat. Yang datang itu ialah malaikat. Dalam Al-Quran, surah Maryam. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini cerita Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat satu dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami, malaikat lah ni. Lalu roh itu menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam ni dia takut. Jadi Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguan kamu, kalaulah engkau seorang yang bertakwa. Jawab malaikat tu, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkan kamu dikurniakan seorang anak yang suci. Jadi malaikat ni datang, dia nak bagi tahu Maryam ni nanti akan mengandung dan melahirkan satu orang anak yang suci. Jadi perkara ini digunakan oleh sebahagian orang Kristian untuk merosakkan reputasi
ataupun martabat Nabi Isa dan mak dia. Jadi kata sebahagian orang Kristian, malaikat ni datang dalam rupa bentuk lelaki yang cantik, kemudian dia bersetubuh dengan Maryam. Sebab itulah dapat Nabi Isa. Ini cerita tarut. Cerita tarut. Kalau mengikut Al-Quran, malaikat tu datang, dia nak bagi tahu saja. Dia tak sentuh pun Maryam. Jadi Maryam ni rasa takut lah. Macam mana aku boleh nak mengandung, nak beranak, sedangkan aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Aku ni rahim wanita. Jadi kata malaikat tu, ni semua kuasa Tuhan, kerja Tuhan. Walaupun kamu tak pernah berkahwin, tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, tapi dia nak bagi anak, boleh dapat anak. Walaupun tak pernah kahwin. Okay, Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat. Kata malaikat tu, demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Tuhan kamu berfirman, hal itu mudah bagiku. Bagi Tuhan senang je. Tuhan kata kun fayakun, jadi terus. Kun fayakun, jadi terus. Tak ada masalah. Walaupun tak kahwin. Tapi cerita ini pernah dimanipulasikan oleh orang Kristian. Saya dengar satu ceramah peguam Zulkifli Nurdin. Dia cerita ada seorang budak perempuan Melayu. Budak perempuan ni dia sudah terlanjur dan berzina, dia sedang mengandung. Dia tak tahu nak lari ke mana. Malu pun malu, takut pun takut. Akhirnya dia lari ke gereja. Bila sampai ke gereja, padri di gereja tu dia Malaysia lah ni. Padri tu tanya, apa masalah kamu ni sebenarnya? Saya ni sudah terlanjur dan sedang mengandung anak. Macam mana cara padri tu nak tarik dia? Padri tu kata, kalau kamu mengandung anak tanpa bapa, maksudnya kamu ni macam Siti Maryam. Dah perempuan seronok-seronok. Iya ke? Betul lah. Ingat tak cerita Maryam? Kita tahu juga sikit-sikit. Kan Maryam ni dia mengandungkan anak tak ada bapa. Jadi kamu ni macam Siti Maryam lah. Dan anak dalam perut kamu tu macam Nabi Isa.